وأشهد أن لا إله ربي زدنا علما وارزقنا فهما. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin, muslimat, ibu-ibu, bapak-bapak, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita memanjatkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpah kurnia, izin dan inayah daripada Allah. Pada malam ni diberikan kesempatan dan ruang sekali lagi untuk sama-sama kita berada di dalam kuliah bulanan kita. Alhamdulillah, ini kuliah pertama kita dalam tahun Masihi 2022. Semoga pertemuan kita pada malam ni diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Muslimin, muslimat rahimakumullah. Pada malam ni kita nak sambung pengajian kitab Alam Barzakh. Kita sampai kepada muka surat yang ke-15. Sebelum ni kita baca dalil-dalil yang mai daripada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Al-Quranul Karim. Allah pesan kepada kita acap kali. Maknanya apa dia? Berulang-ulang kali. Tentang apa? Tentang dunia. Supaya apa? Supaya jangan kita hidup di atas muka dunia seumpama kita hidup selama-lamanya. Seumpama kita tak reti yang kita ini satu masa akan meninggalkan dunia ini buat selama-lamanya sebagai jalan syarat untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah pesan banyak kali? Supaya mengambil kesempatan hidup untuk melakukan kebaktian kepada Allah sebagai tanda hamba yang bertakwa kepada Allah dan mensyukuri setiap nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kenapa Allah ulang benda ni banyak kali? Sebab bila kita balik di hari akhirat, tidak ada ruang untuk kita kembali lagi ke dunia. Sebab dunia ni dibinasakan Allah. Dan pada masa yang sama waktu tu tidak ada siapa-siapa yang boleh tolong kita melainkan daripada keizinan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin, muslimat rahimakumullah. Pada malam ni kita nak tengok sikit lagi dalil daripada Al-Quran duk pesan tentang tolong jangan lalai, tolong jangan leka, tolong jangan alpa tentang dunia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ni kita baca Allah sebut dalam surah An'am ayat 32, wa mal hayatud dunya illa 'alibun wa lahun. Dan tiadalah hidup dunia ini selain daripada main-main dan senda gurau belaka. Allah Akbar. Dunia ni bukan tempat untuk kita nak serius di dalam mencari kekayaan, mencari harta benda sehingga akan kita lupa tanggungjawab yang kita kena pikul sebagai hamba Allah untuk balik kepada Allah. Dunia ni main-main. Daripada kita bayi tiba-tiba jadi kanak-kanak, daripada kanak-kanak tiba-tiba jadi remaja. Dunia ni main-main. Tiba-tiba sekarang dah jadi tua.
tunggu masa tua bangka, tunggu masa lagi kat wang jim wala. Tua repot. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian Allah kata apa? I'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafaqurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah bahawa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Allah lalai. Manusia ni dilalaikan dengan dunia yang makin hari makin canggih, dunia yang makin hari yang mereka rasa makin seronok. Seronok apa ni? Handphone pun macam-macam aplikasi. Seronok apa ni? Seronok hari ni main takraw, main badminton bukan siang sampai ke malam. Seronok. Seronok kayu gerek, tak payah kayu siang-siang, malam pun kayu. Seronok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Perhiasan dan bermegah-megah antara kami. Makin tua dunia ni makin banyak perhiasan. Shopping kompleks makin besar, makin mewah. Manusia pun hidup makin senang, makin mewah. Rumah makin besar, kereta pun makin besar. Campak bini pun besar juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dunia ni perhiasan. Cari dunia lagi mana tak mati, tak akan pernah rasa puas dengan dunia ni. Walaupun kita ni ada lebih hebat dah daripada orang lain. Ada orang di kalangan kita yang lebih teruk lagi hidup di atas muka dunia, diuji dengan kemiskinan, diuji dengan kesempitan hidup, yang kadang-kadang hidup sederhana. Kita ni alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, teruk lagu mana pun makan tetap 3 kali sehari, tak boleh kurang. Dunia ni banyak perhiasan. Dan kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kadang-kadang terlupa bermegah-megah dengan harta yang kita cari, bermegah-megah dengan pangkat yang kita miliki. Tetapi semua tu adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin, muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Berbangga-bangga tentang banyaknya harta, berbangga-bangga tentang banyaknya anak. Tapi harta akan jadi manfaat seandainya kita banyak zakat. Harta akan jadi manfaat seandainya kita memperbanyakkan sedekah. Harta tidak akan menjadi manfaat, malah melambatkan kita melangkah di padang mahsyar, kerana banyak persoalan yang Allah akan tanya tentang harta. Daripada mana kita dapat harta yang kita miliki, dan ke mana pula kita membelanjakan harta yang kita miliki tersebut. Ini bimbang. Macam Ahmad Al-Baq, kalau nak boleh ambil semua. Rezeki ham tu ambil agak-agak lah. Jangan tamak sangat. Betul tak? Ali Baba punya laku. Ya Ali Baba, Ya Ali Baba, Ya Ali ya Baba. Dia tengok, dia pegang lampu tu. Nasib baik lampu tu hangat. Kalau tidak dengan lampu tu dia capai. Last sekali bila nak keluar, dia tak tahu nak buka pintu gua lah. Dia merapu lah, ya Allah. Muslimin, muslimat rahimakumullah. Tamak bermegah-megah dengan harta, akhirnya harta itu menjadi hak orang yang masih hidup. Kita hak benda yang kita berkira sangat atas muka dunia ni tak bagi orang pegang. Hak benda yang kita berkira sangat atas muka dunia ni tak bagi orang sentuh. Akhirnya bila kita mati, akan diwarisi oleh mereka-mereka yang masih hidup. Muslimin, muslimat rahimakumullah. Dan bermegah-megah tentang banyaknya anak. Tapi kena tengok anak yang kita didik. Bukan hanya sekadar memiliki anak yang banyak kuantiti, yang kadang-kadang sampai lupa nama. Orang tanya, Waman, anak ni nama apa? Tak perasan dah, tak tahu ramai sangat. 11 je. Tambah-tambah pula segagah. Pak ni bukan nak ambil tahu ni. Tambah pak kalau orang tanya anak kembar. Orang tanya, Waman, hak mana satu? Tak, kak ni. Tak apa nak pasang ni.
Tu panggil orang jantan. Bila tanya mak dia abang, ni anu kak no. Oh macam mana makcik tahu yang tu kak? Ada beza sikit tu tentang telinga, nampak? Mak bubuh kat jantan, dia kata apa menentang tu haram tu. Dia berkata apa kata tu? Muslimin muslimat rahimakumullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Memiliki anak yang bukan hanya kuantiti tetapi biarlah berkualiti. Anak yang kita boleh jamin bila kita mati tak pernah berhenti mendoakan kepada kita, Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadikan anak-anak yang kita miliki anak-anak yang saleh dan salihah, anak-anak yang senantiasa mendoakan untuk kebaikan kita, agar Allah jaga kita sebagaimana kita jaga mereka waktu mereka kecil dulu. Jangan hanya bangga anak kita masuk industri, jangan hanya bangga anak kita memiliki pekerjaan yang tinggi. Aku ni jadi mak hang, aku ni jadi ayah hang, aku tak pernah harap duit hangpa. Tapi bila kita dapat anak ni, kadang-kadang kita tak harap duit mereka, tapi mereka nak main duit kat kita. Bulan ni teruk, bulan ni teruk ni macam putih kan? Ada ratus yang teruk ni mana ni? Minyak ratus yang aku tak kenal yang ada yang apa kenal dah. Bulan depan tu aib nyayang lu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, muslimin muslim rahimakumullah. Ni berlaku. Macam mana kita dengar kemarin di Selangor Darul Ihsan, seorang anak yang sembelih mak dia sendiri sampai mati. Allah sebut, Allah pesan banyak kali. Kita baca surah Al-Hadid ayat 20, Allah kata, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafaqurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad." Last kali Allah kata pada tentang banyaknya harta dan anak. Tapi kita tak ambil peduli apa yang jadi pada anak kita. Balik pukul berapa? Semayang tak lagi maghrib ni, hang keluar dengan siapa? Apa yang buat di luar? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ibu-ibu pula dia janji jangan duk kacau aku tengok drama. Hang nak buat apa dan tak bikin. Bukan ibu-ibu Taman Langkawi lah, ibu-ibu belah Korea. Alhamdulillah. Muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian Allah sebut lagi dalam surah Al-Ankabut, Allah kata, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Allah sebut lagi dalam surah At-Taubah ayat 38, fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Padahal kenikmatan hidup di dunia ini, yakni nak dibandingkan dengan kehidupan di akhirat, hanyalah sedikit. Ada orang yang berkejar-kejaran dengan mencari kenikmatan, kelazatan, kemanisan dunia, yang kadang-kadang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tak dan nak bagi masa untuk berada dalam surau Taman Langkawi walaupun hanya tempoh 1 jam, dengan salat maghrib berjemaah, dengan duduk dalam taman-taman syurga bersama dengan malaikat-malaikat rahmat Allah, saling sembahyang fardu isya berjemaah dengan ayat salat yang sama. Kemudian ada pula kenduri pulut durian. Contoh saja abang dulu pokok depan ni boleh buat. Lah mahal. Tak mahal mana lah. Dulu dia bayar abang musangking sampai sekilo RM50. Lah di 24 tinggal RM20. Mana ada benda atas muka dunia ni pelan lama pelan mahal. Murung ya. Dia kat mana pun pelan lama, pelan marah, pelan lama, pelan marah. Tapi janda tu kadang-kadang pelan lama, pelan mahal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, muslimin muslim rahimakumullah. Ni Allah sebut. Allah kata apa dia? Allah kata, padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Sikit. Yang hampa duk ligan, yang hampa duk kejar sampai semayang pun lupa. Yang hampa duk ligan, yang hampa duk kejar sampai solat maghrib berjemaah, ada kuliah maghrib pun hang buat sedek tak sedek.
Apa yang cari atas muka dunia ni? Harta benda, kemewahan tak pernah rasa cukup. Nak tambah lagi ramah, nak tambah lagi ramah. Apa yang cari atas muka dunia ni? Adakah benda yang rasa nikmat dunia tu nikmat dah bagian? Dah. Bila balik kepada Allah, jangan kata masuk dalam syurga. Nampak syurga pun nikmatnya lebih dahsyat, lebih hebat, lebih besar daripada dunia. Yang kejar dulu sampai hang lupa cari bekalan untuk balik pada Allah. Yang bekalan itulah memungkinkan hang untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Allah. Aku terlupa rupanya. Kalau dah seandainya di atas muka dunia dulu, surau Taman Langkawi buat kuliah maghrib ni macam-macam kuliah. Ada kuliah mengaji Quran, ada kuliah ustaz slow, ada kuliah ustaz macam yang haram, jangan kalau tu. Tapi aku tak ambil peluang untuk nak mai. Rupa-rupanya itulah salah satu jalan untuk aku cari bekalan akhirat. Mudah-mudahan aku dapat kenikmatan kelazatan akhirat yang hari ni baru aku tahu. Nikmat kelazatan akhirat itu lebih besar, berlipat kali ganda, nak dibandingkan dengan nikmat dunia yang hanya hujung kuku pun tak ada. Tapi yang itulah yang aku berlumba-lumba, yang itulah aku tak berhenti-berhenti cari sampai aku lupa tanggungjawab aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kemudian Allah sebut lagi, فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. Maka janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hati kamu. Sesungguhnya Allah menghendaki dengan memberi harta benda dan anak-anak itu untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia. Surah At-Taubah ayat 55. Allah kata tolong, please. Allah bagi warning, Allah bagi pesanan supaya kita jangan tergelincir. Sebab dunia ni tempat sementara, dunia ni tempat perhiasan, dunia ni tempat untuk kita berlumba-lumba mencari bekalan akhirat. Jangan lupa benda ni. Tolong, Allah kata, yang pertama, jangan harta benda boleh menarik hati kamu sehingga kamu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan harta benda itu akan menjadi satu alat untuk menyiksa kamu. Tolong, hak. Orang Taman Langkawi kata begitu, hak. Tolong. Ada. Tolong. Jangan jadikan anak-anak kamu itu sebagai penarik kepada hati kamu, dan akhirnya anak itu akan menyiksa kamu. Sayang anak, anakku yang pertama, kan? Apa yang duk kilau? Seronok dapat anak. Tiba-tiba biar dia ladang lagi. Laki tu punya semangat baru balik dengar kuliah maghrib. Hang ni anak aku mana? Hang jangan duk cari pasal. Nak keluar di mana lepas ni? Hang jangan mau duk keluar. Kalau tudung tak pakai, aku tak bagi. Mai bini celah. Alah, kau hang baru baik 2-3 hari ni. Mau. Bukan mak Taman Langkawi. Pak tu semangat tu nak marah anak dia. Mai mak. Kadang-kadang ada orang lelaki main ambil dia makcik. Oh. Ni nak bawa Mina kenal lah. Tunang kan. Orang pun tak orang dah tunang apa biar kenal. Jangan balik sayur kan. Balik orang lagi. Mepak dia, hang jangan ada aku bawa anak aku pulang. Hang nak ajar anak aku pulang. Jom aku nak siap dengan mak hang dengan you nak keluar sekali. Kita ni orang jantan buat dulu. Kalau ada nak darah, kalau jantan nak pulang nak kita boleh makcik nak minta nak pulang nak makcik pergi makan-makan je kau. No problem. Makan-makan no problem. Tapi tunggu saya, aku nak siap. Aku nak pergi juga ni makcik hang aku nak pergi juga ni. Kali kau dah ambil bawa tabang 15 hari kami bawa. Tiba-tiba mak dia pun malu ikut, pak dia mana ikut. Celau. Mak dia kata apa dia? Alah pak hang tu baru baik 2-3 hari saja. Dulu duk usung mak juga dengan motor Vespa, tengok gambar ustaz. Pecah lubang tu. Batu tadi nak kata apa tak? Balik pukul 2 pagi. Mak dia tanya, awak yang buat balik juga? Dah, kata suruh balik lambat. Berhati-hati.
Muslimin muslimat rahimakumullah. Esok salah kita takbir, salah kita urus anak kita di atas muka dunia, anak kita akan menyalahkan kita di hari akhirat di depan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah ayah aku lah, ini salah mak aku lah, ini salah daripada didik aku lah, daripada tak peduli aku tentang agama, daripada tak kisah aku keluar di mana-mana. Hari ni aku tak mahu neraka. Aku nak habaq kat Allah, kata mak aku salah, ayah aku salah, sebab tak didik aku dengan agama yang sempurna, menjadikan aku lalai dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya anak yang kita bangga, anak tu boleh jadi kita terseksa dengan dia. Ada orang yang dia hidup terseksa dengan anak dia di dunia ni. Ada orang yang hidup terseksa dengan harta dia di dunia ni. Apatah lagi di akhirat, harta seksa dia dengan melambatkan langkah dia untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Apakah lagi di akhirat, anak-anak seksa dia apabila mengungkitkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh mak ayah kerana tidak memberi didikan agama yang sempurna kepada mereka. Muslimin muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kemudian Allah sebut lagi, innama mathalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama' fagtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nasu wal an'am. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia itu adalah seperti air hujan yang kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah dengan suburnya kerana air itu tanaman-tanaman bumi. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan ada yang dimakan oleh binatang ternak. Surah Yunus ayat 24. Allah Akbar. Hidup atas muka dunia ni nak abang bagi umpama air hujan yang turun daripada langit. Sebab air hujan itulah yang menjadikan tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan jadi subur. Dengan tanaman-tanaman yang subur itu menggembirakan manusia sebab boleh makan. Dengan tanaman-tanaman yang subur itu menggembirakan haiwan belaan sebab boleh makan. Nah, dunia ni macam tu. Dunia ni macam tu. Dunia ni macam mana? Dunia ni seronok dengan kekayaan, seronok dengan harta, seronok dengan pangkat, seronok dengan segala-galanya. Ni orang perempuan makin ramai deh. Segok-segok tu. Kita makin tua, tak nak makan radik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Muslimin muslimat rahimakumullah. Tapi bila sampai satu masa, umpama tanaman-tanaman yang segar bugar, yang tumbuh subur jadi makanan kepada manusia, jadi makanan pada haiwan, akhirnya makanan itu akan binasa, kering kontan, mati. Pasal ni hujan dah tak ada. Sama hidup kita atas muka dunia ni lah seronok sebab kita sihat. Hidup kita atas muka dunia ni seronok sebab umur ni masih ada lagi 2022. Hari ni dah masuk 18 Januari dah, 17 Januari dah, ada lagi ni. Seronok hidup kita atas muka dunia ni. Allah bagi kelebihan ada harta. Seronok hidup kita atas muka dunia ni. Allah bagi kepada kita anak-anak yang comel-comel, yang berjaya. Seronok hidup kita atas muka dunia ni. Tapi kita kena ingat satu benda. Benda ni semua Allah. Yang Allah boleh tarik bila-bila masa yang Allah suka. Betul? Betul? Jangan seronok. Allah sebut, kita baca dalam surah Yunus, Allah kata apa dia? Dunia ni umpama air hujan yang turun daripada langit, menyuburkan tanam-tanaman, yang bila tanaman-tanaman itu subur menjadi makanan kepada manusia dan haiwan ternakan. Inilah umpama dunia yang ramai hari ini orang seronok, yang ramai hari ini orang rasa gembira dengan kelazatan, kenikmatan harta dan sebagainya. Allah boleh buat hang tak mati tapi hang jadi papa kedana dengan sekelip mata. Macam mana? Berlaku banjir besar sehingga menghilangkan nyawa, menghilangkan harta benda ratusan ribu dengan sekelip mata. Allah boleh buat. Allah boleh buat. Hang rasa hang segar bugar, tidak ada penyakit, sekelip mata, sebab alasan jatuh bilik air dia tanpa bergerak, duduk atas katil bertahun-tahun. Allah boleh buat. Ambillah kesempatan sehat, beribadah semampu daya. Ambillah kesempatan ada harta, bersedekah sebanyak mungkin. Ambillah kesempatan ada nyawa atas muka dunia.
untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab semua benda ni milik Allah Subhanahu wa taala yang Allah takkan bagi clue kepada kita seandainya Allah nak ambil balik harta, nyawa, kesihatan yang kita miliki. Betul? Betul ibu-ibu? Alhamdulillah. 8.5 lah. Hebat. Lagi mati. Mes bulan sekali ni ponti awal. Ceroy dia. InsyaAllah saya akan masuk balik di surau Taman Indah Langkawi. Bermula 22 hari bulan Taman Indah. Alhamdulillah Taman Indah tu nasib baik sebab saya dah hold lama dah surau Kampung Baru Dua Melaka. Saya hold ni hampir lama 5-6 bulan saya hold tak bagi ke orang. Walaupun banyak tempat minta saya tak bagi. Taman 5 tu saya bagilah ke orang. Saya bagi dekat surau Kubang Badak dengan saya bagi dekat surau Bawah Tepoyak. Habis 2 malam. Surau Taman Indah ni alhamdulillah rezeki dapat. Sebab saya dahulu lama surau Kampung Baru Dua Melaka, lepas tak telefon saya bagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad muslimin muslimat rahimakumullah. Saya tak ingat 22 hari bulan ni hari apa, malam apa, tak tahu. Terlampau banyak. Alhamdulillah. Allah bagi sihat, lepas tu Allah bagi orang panggil. Aku pergi, orang panggil. Mau tunggu, mau tahan tunggu, mau tak tahan lari dengan aku. Muslimin muslimat rahimakumullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian Allah sebut lagi, banyak Allah bagi peringatan. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yasqaruna minal ladzina amanu. Kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir dan mereka memandang hina orang-orang yang beriman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pergi mana pakcik? Nak pergi surau. Kami nak sembahyang fardu berjemaah. Nak pergi mana pakcik? Kami nak pergi dengar kuliah maghrib. Yoi, buang masa lah. Kuliah apa sangat-sangat. Dalam TV pun berlambak, YouTube pun berlambak. Kuliah maghrib duk pergi berapa surau. Nampak? Orang yang beriman, dia tak pernah rasa letih bila buat benda yang Allah suka. Tengok pada hukum akal. Ya Allah makcik, umur dah 80, boleh berjalan pun lambat-lambat, main surau dalam kelam gelap gelita, saya takut pergi rumah orang. Bagi salam orang tak buka pintu. Assalamualaikum. Budak-budak ni tidak, kalau kebalik sedih-sedih buka pintu ni, tiba-tiba tak mau buka. Ada orang nak buka, orang tak berani. Pasal bukan rumah hang, rumah orang. Tapi semangat nak buat amalan, semangat nak buat ibadat, semangat nak buat benda yang Allah suka, menjadikan walaupun jasad dia tu tak berapa larat, tapi rohani dia kuat, sehat. Ramai di kalangan kita yang sehat jasmani, kayu geret berkilo-kilometer, maraton, lari, ada lampu atromel lagi. Memang orang kita kuat di segi zahir, main futsal sampai 2 pagi, main badminton sampai pukul 1 pagi. Tetapi rohani mereka mungkin ada kesakitan, lemah. Pasal ni tak mampu untuk melangkah, walaupun selangkah main ke surau Taman Langkawi untuk bersama-sama menunjukkan rasa cinta pada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan nak menunjukkan tanda syukur di atas nikmat yang kita dapat daripada Allah Subhanahu wa taala dengan duduk dalam program yang disukai oleh Allah dan malaikat-malaikat Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rugi. Ni Allah sebut, kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir. No problem. Minum arak, tidak ada masalah. Nak berzina, tidak ada masalah. Nak meniaga menipu, tidak ada masalah. Kita ni bila beriman dengan Allah, jangan cari kaya sekali mata. Kena fikir, aku ni meniaga nak cari rezeki yang halal. Mungkin bila duit aku banyak, aku nak pergi Mekah. Takkan aku nak pergi Mekah hanya dengan memiliki rezeki yang haram. Yang aku meniaga, aku tipu orang. Biarlah kita kaya pelan-pelan, tapi kita meniaga dengan tak menipu, malah kita bersedekah pula dalam berniaga tersebut. Hebat.
Lambat dah weh. Bawa ikan bilis banyak-banyak rugi lambat tu. Belum tentu hang buh ikan bilis 3 ekor tu semua. Kadang-kadang buh ikan bilis ni kepala saja, kepala nasi orang. Awak hang punya nyok mangkit pukul 5 pagi buat nasi. Badan kepala tu sampak, kepala pun ada nasi. Kau tu pukul-pukul lo makan nasi kepala ikan bilis. Mana badan? Badan kepala tu sampak dia. Sambal ni macam gunung berapi di Indonesia. Duk titik dia atas. Tak mengalir dah sambal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nak kaya sampai lagu mana ni? Jangan cari kekayaan dunia sampai kita zalim orang. Jangan cari kekayaan dunia sampai kita inaya orang. Jangan cari kekayaan dunia sampai kita sanggup tipu orang. Kita bukan orang macam tu sebab kita beriman dengan Allah. Sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Sabar dengan dugaan dan cabaran yang Allah bagi di atas muka dunia, menjadikan Allah tinggikan darjat kita di hari akhirat, insya-Allah. Muslimin muslimat rahimakumullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian Allah sebut lagi, ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'. Hai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang sementara. Surah Al-Mu'min ayat 39. Betul. Allah ni bukan aku abang, aku baca, tapi Allah yang kata. Allah kata dalam surah Al-Mu'minun, hidup dunia ni seronok saya. Betul? Mana kata tak betul? Ini firman Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 39. Saya tanya ibu-ibu, bapa-bapa, betul ke tak dunia ni keseronokan dia sementara? Betul? Mana cakap tak betul? Aku tu nak abang yang kata ni Allah, firman Allah surah Al-Mu'minun ayat 39. Mana satu? Dalam duk kata betul tu cerai. Dalam duk kata betul tu memang duk cerai lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sonok sementara. Ni dulu zaman kita remaja dulu. Makan koci ibu pak keluar. Lempar kulit. Pak keluar. Sedap tu koci sebungkus tak rasa. Dah cuba bagi nak umur 60 makan koci. Lari pergi celah gigi dia. Gigi pun dah jalan. Gigi betul tak? Belanja yang dia sampai ke tangan. Koci haram tak beli. Bini dia kata, "Mai abang tolong buat." Tu tak sedap je lagi. Seronok ni sementara ya. Mai semasa pak dia nak pak. Abang nak pergi kedai orang yang kopi, ambil lapang kopi ya. Mak pak saya naik mutu lah pak naik mutu ini tak tawang. Pak bukan berapa larat bukan macam dulu dah. Nak kedai kopi buat sangat tak gini mencur kat pak. Tak lama apa meja tak sedap. Depa nak jumpa kawan-kawan pun tak payah. Dia menganak kata tu. So. Nikmat makin kurang. Kesenangan ni Allah sebut memang makin kurang. Ada orang kita suar udang RM38, RM48 sekilo, kita suar depan dia tak makan. Kucing kalau tengok ikan gunung, dia tiba cakap, orang hari ni tengok udang RM48, kita suar dia tak makan. Kita tanya awak tak makan. Oh, dia makan udang. Untuk nanti goreng ayam dah, nanti goreng ayam. Awak udang ni, nasi goreng udang. Tak dia makan udang kecil-kecil lagi. Allah kira. Tahu tak apa? Kesenangan sementara. Hang duk seronok Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Muslimin muslimat rahimakumullah. Kan dia sedap benda ni, betul ke? Baca lagi. Lagi lambat nak balik. Tak masuk lagi. Marah. Memang cewek. Muslimin muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh bagi banyak tu pun faham dah insya-Allah. Allah sebut ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'. Hai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang sementara. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mula-mula kita boleh pergi sampai satu dunia. Cerita bahawa saya baru balik daripada Singapura ni bersih. Cerita kawan, saya baru balik daripada Australia. Tengok kangaroo, tengok metamor, buah anak dalam kaki tu. Syok sana, elok, cantik. Mai satu masa saya ni baru balik daripada
Sabah. Dia masuk dalam Malaysia lah. Dia dari Sabah pergi tengok anak menantu buat pergi tengok Gunung Kinabalu Kundasan. Mai satu masa ganggang ni buat pun tak nak ni tapi ganggang ni nak bejak bising tani. Belakang. Tak larat tapi tak payah kan nak buat je lah ni benih lah dia dah nak bejak bising tani ni dengan tani. Berteman satu masa. Paman tak pergi kelak-kelak jalan lah. Tak boleh pergi mana lah, kaki lagi bawah tak boleh pergi mana. Duk pikah tu lah, tak boleh pergi naik bird pun tak boleh pergi, pening muntah semua, nak pun tak mahu bawa lah, kita mengawet bawa aku buat dulu kat orang. Ni kuah habis kalau kuah tu lah, pergi kuah, kalau tu canai balik. Paman tak pergi kuah kan? Tak boleh pergi kuah ni jadi ke mana, sihat-sihat, ke mana sorok-sorok. Duk peliti kat Taman Langkawi tu lah, pergi rumah kau ni. Paman tak teliti kat Taman Langkawi kan? Jadi di mana dah, tak nak duduk main kat dalam rumah tu ya. Jemur tengok TV ke tu lah, tidur, tengok TV, tidur gitu lah. Paman tak bangkit-bangkit tengok TV kan? Tak ada bangkit mana lah, tidur jam 2 tahun lah. Nampak? Tu kalau tak mampu lagi tu tak tahu. Kalau mampu itu selesai, tak mampu itu yang tak tahu. Paman cakap tadi nak legok apa dah. Cakap tadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak nampak ni, bukan dia nampak ni. Allah bang, ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'. Hai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang sementara. Jangan bila hang duk tidur asal kata sampai tadi mana ni, tak ingin nak pergi surau. Kalau ya Allah kalau bagi sihat, tak ingin nak pergi surau. Tak ingin datang puas sihat lawan mana haram tak pun. Tu teringin tapi haram tak sampai. Nampak tak? Ni Taman Langkawi ni berapa ramai tak sampai. Dengar kau ni. Dengar lagi bagus. Biar dengar berai buku speaker aku lah. Borak. Berai. Dia 2 kali. Dengar dia. Tapi kalau bini panggil makan, abang, tak ada panggil 2 atas meja lah. Kan 2 atas meja. Tama-tama ni Ramadan ni. Ramadan masuk maghrib 7.32 macam tu. Dia 7.20 dah atas kerusi dah. Oh nak iya. Lagi lambat je bang 15 minit. Lambat dah ni 15 minit tak tidur. Bini datang abang pilah tengok TV dekat dah asal lambat. 15 minit dia asal lambat nak buka puasa. Duduk atas kerusi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian Allah sebut apa? Inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Allah sebut dalam surah Luqman ayat 33. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Jangan kamu lalai daripada kehidupan dunia yang memperdayakan kamu. Sila bulan dunia ni memperdayakan dia, betul tak? Janji Allah benar. Benar tak kematian itu ada? Benar tak kematian itu ada? Memang benar lah. Semua duk tengok memang ada orang mati, cuma giliat kita sampai. Tapi memang nak sampai lah giliat kita. Macam kita beratok pergi nak kena cucuk dah, dah pergi serah diri dekat Dewan Jepang tu. Dia kata tunggu macam mana, tembak. Memang nak kena selangkah. Pergi sampai kat dia, saya tahu. Hak duk takut, tanya orang tak nak pergi cucuk, sakit lah. Dia cucuk pun dia tak rasa apa. Dia buat kebah tak? Dia buat apa lah? Dia tanya, takut nak kena cucuk. Dia buat tanya orang apa semua. Bila sampai hari tu, nak buat apa dah? Ganjak satu kerusi. Dah sampai kat tukang cucuk tu. Pakcik, nak kanan kiri. Belah kiri ke? Belah kiri. So, ni sakit tak ni? Tak apa, tak sakit lah. Sakit tak sakit memang nak kena. Sakit apa? Cerah tu saja rumah. Clear. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni semua pakat tunggu giliat.
Hampa dulu, aku lambat sikit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad muslimin muslimat rahimakumullah. Ha? Kena. Memang kena. Nah lah semua betul. Cuma masa tak sampai lagi. Mati tu ada, tak sampai masa Kaam lagi. Masuk dalam kubur ada soal mungkar nakir. Betul? Kena percaya ni sam'iyat. Benda-benda yang dijanjikan Allah yang kita tak nampak tapi kita kena percaya sebahagian daripada akhirat. Duduk di padang mahsyar, betul? Ada timbangan mizan, betul? Ada titian sirat, betul? Ada syurga dan neraka, betul? Ini semua janji Allah. Tiba-tiba manusia benar ni dia tahu. Mati makcik percaya tak? Percaya. Makcik percaya tak ada soal mungkar nakir bila makcik mati nanti? Percaya. Makcik percaya tak makcik hidup balik ni walaupun makcik jadi tanah ni? Percaya. Makcik percaya tak nanti amalan makcik buat semua ni Allah akan timbang? Percaya. Makcik percaya tak nanti makcik kena terlintas titian sirat yang panjang? Percaya. Makcik percaya tak makcik dengan apa yang makcik buat di dunia ni penentu makcik nak duduk syurga atau neraka? Betul ke tak? Betul. Lah makcik buat apa? Maghrib pi tak? Tak pi. Kuliah maghrib sampai tak? Tak pernah sampai. Maknanya dia tertipu dengan tipu daya dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad muslimin muslimat rahimakumullah. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu dan jangan pula menipu yang syaitan memperdayakan kamu dalam mentaati Allah. Dari mana tuan? Nabi yang faham tak ada kuliah maghrib ni. Nabi ni ayat bias. Ni kali boleh malam ni faham tak takru syok malam ni. Ada syaitan memperdaya. Elok kita dah pakai baju Melayu, dah pakai semua orang, tiba-tiba nak main surah tu, nak duduk atas mutu lah, cuma nak start je. Main kawan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mana ni? Surah. Oh, surah tu. Ada apa dah? Tak macam nak ajak nanti makan, aku seorang-seorang tak apa sedap. Makan apa dah? Nak makan ikan tiga rasa di taman desa Matau. Oh, desa Matau ikan tiga rasa. Aku dah kuliah maghrib ni orang ni. Lah ni ikut maghrib. Tak payah aku memang ajar nak belanja kan? Belanja. Belanja tak apa boleh ikut kuliah maghrib tahan air. Belanja tak apa jom apa. Ada baru tukar baju. Tukar baju sekolah. Dari pakai baju Melayu bangun dah tukar dah tadi. Apa kata pi mayang maghrib menawar ni pukul 7. Duduk di kedai makan. Nampak? Kita ni ibu-ibu bapa-bapa rahimakumullah, jangan tunggu Al-Masih Dajjal, penipu yang paling besar. Al-Masih Dajjal ni siapa yang dengar cakap dia, tanam-tanaman jadi subur, rezeki jadi murah, makan jadi mewah. Bayang waktu tu. Siapa-siapa yang masih lagi mengaku beriman kepada Allah, dia jadi sengsara, dia jadi lapar, dia jadi papua kedana. Bayang. Hang mengaku kata aku Tuhan, hang kaya. Hang mengaku kata aku Tuhan, hang senang. Hang mengaku kata aku Tuhan, hang kenyang. Waktu tu berani kita mengaku Allah tu Tuhan sedangkan kita kebulung. Berani kita nak mengaku Allah tu Tuhan sedangkan kita kelaparan, kemiskinan. Lah ni pun bukan Dajjal lagi. Bawa adik-beradik dia, ahli-ahli dia pun hang kena dah. Saya sebenarnya dekat-dekat boleh hang muda ni. Nak buat apa Makcik Timur? Nak pakai tudung. Ustaz kata tak boleh, saya pakai tudung aurat. Allah, orang lain pakai tudung tak apalah, rambut ipuban banyak macam hantu minyak rempik ya. Hang okey lagi, saya gok lagi rambut pun hitam, saya pakai tudung ya. Nampak? Jangan tunggu Al-Masih Dajjal. Ni Dajjal kecil-kecil ni pun dah banyak dah kita kena tipu. Duk rasa sehat lagi, duk rasa segar bugar lagi. Akhirnya kita lalai, kita leka untuk cari persediaan akhirat. Muslimin muslimat rahimakumullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Last untuk malam ni insya-Allah. Allah sebut, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Hai manusia, ya ayyuhan nas, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan.
dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Mungkin kita duduk dalam taman, tak ada nak bertegur sapa. Ham, aku. Masing-masing sibuk kerja dan sebagainya. Siapa jiran aku sebelah rumah aku tak tahu, tak pernah tengok muka. Aku tidur lewat balik. Aku pergi kerja, dia pergi kerja. Sekurang-kurangnya insya-Allah, subhanallah, tabarakallah, duduk dalam surau, bukan setakat solat, bukan setakat majlis ilmu, tetapi mengeratkan silaturahim. Boleh bertegur siapa, tanya sihat ke tak. Kalau salah satu daripada ibu-ibu yang main malam ni tiba-tiba tak main, salah seorang daripada ayah-ayah yang ada depan saya tiba-tiba tak ada, orang akan tanya, di mana ni kawan kita ni malam ni tak ada point. Ada orang yang kata dia tak sihat, kita semua pakat pergi ziarah dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu tujuan dia. Allah sebut lagi, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Siapa kamu di atas muka dunia? Apa gelaran pangkat orang panggil kamu? Kemudian dunia yang maha mulia, yang amat berhormat, Tuan Haji. Kalau panggil Oman, buat bodoh. Oman, ram datang aku Haji weh. Haji Man? Ya. Panggil Haji dia, jangan tak panggil Haji. Aku ni Haji, hang panggil lah Haji. Tuan Haji? Ya saya. Oman, ram datang Haji weh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah bukan nak tengok benda ni. Allah bukan nak tanya rumah yang di Taman Langkawi tu, hak mana satu, hak elok mana, hak rumah yang mana satu, hak benar ada kapek ke, kereta ada berapa biji, pokok hati-hati ada berapa pasu. Allah kan nak tanya lah orang perempuan ni pokok hati-hati dengan pokok keladi. Laki dia tak peduli. Bukan orang Taman Langkawi lah laki dia duduk keliti nak makan ayam kopi pagi-pagi dengan cucuk. Dia ada tengok pokok hati-hati bila nak besar. Nak besar apa hang beli kemarin? Semua dah 2-3 minggu besar. Nampak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, muslimin muslimat rahimakumullah. Ni Allah sebut dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Allah kata apa ya? Aku tak tengok benda tu semua. Sebab aku yang bagi, aku nak tengok apa? Hampa nak abang kata hampa saya tak payah, aku yang bagi. Hampa nak abang kata hampa handsome macam Aaron Aziz, tak payah, aku yang bagi. Hampa nak abang kata hampa kaya, tak payah, aku yang bagi. Hampa nak abang atas muka dunia hampa jadi pengurusi JKK, tak payah, aku yang bagi. Tapi aku nak tengok, kalau hampa betul-betul mengaku aku hampa ni hamba aku, kalau hampa betul-betul yang mensyukuri nikmat yang aku bagi, apa yang paling utama? Iman, amal dan taqwa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sejauh mana kita betul-betul takut kepada Allah? Apabila takut kepada Allah, cari jalan macam mana nak mendekatkan diri kepada Allah. Muslimin muslimat rahimakumullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa wattaqu ya ulil albab. Berbekallah dan sesungguhnya sebaik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepada wahai orang-orang yang berakal. Siapa berakal, maka dia akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam ni ya Allah ya Rabbi ya Karim. Alhamdulillah bagi saya hidup 2022. Bersyukur sangat, ada lagi masa beramalan, ada masa lagi pergi jemaah di surau, ada lagi masa dengar kuliah maghrib. Alhamdulillah. Orang berakal, dia akan menggunakan akal yang sempurna untuk cari jalan macam mana nak bertakwa kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bukan menggunakan akal yang sempurna untuk menunjuk kemegahan dunia, untuk menunjuk kehebatan dunia, tetapi akhirnya kehebatan dan kemegahan itu tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita orang tanya dulu, next time I come back, I continue. Buat orang putih tu. Tapi hak tu pun mau tanya lebih-lebih lah, mampu ya bu. InsyaAllah I come back bulan depan. Kita sambung tajuk baru, nama dia Alam Kubur. Cerita bab dunia ni mati dah, habis ya. Kita masuk alam yang kedua, iaitu alam kubur, yang disebut juga sebagai alam barzakh, insyaAllah.
yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik, yang silap, yang salah itu terkasar bahasa dan kelemahan dan kekurangan diri saya sendiri. Saya minta banyak-banyak. Wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa yusallim tasliman katsira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, wahai Tuhan kami bermohon kepadamu ya Allah agar Engkau limpahilah kepada kami nikmat kesehatan wal afiah yang kami menggunakannya untuk beribadah kepadamu dengan semampu daya kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, wahai Tuhan kami, di kesempatan hidup yang Engkau berikan kepada kami, Engkau jadikan kami di kalangan hamba-hamba yang senantiasa mencari keredaan-Mu di dunia agar kami mendapat rahmat dan kasih sayang-Mu di akhirat nanti ya Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma a'inna zikrika wa syukrika wa ta'atika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر.